Baru ni sebenarnya kita sudah baca dah dan sudah pun terjemah dah. Sudah terjemah dah belakang ni. Bagaimana keadaan seseorang itu bersama ahli keluarganya atau bersama istrinya? Dengan sanad Imam Bukhari meriwayatkan daripada Aswad, katanya saya bertanya Aisyah bagaimana Nabi SAW lakukan semasa dia bersama dengan istrinya. Yani apakah yang dilakukan oleh Nabi SAW semasa dia berada dengan ahli keluarganya? Qalat, kata Aisyah, kana fi mihnati ahli. Dia fi mihnati ahli, yani menolong, membantu ahli keluarganya ataupun istrinya. Bila tiba waktu sembahyang, baginda pergi bersembahyang. Begitulah keadaan Nabi SAW. Ini juga sifat orang yang baik, iaitu orang yang menolong isteri dia dan tolong buat menyiapkan rumah dia, tidak kata serah kepada isteri dia ataupun orang lain. Babul miqam min Allah, ini bab kasih sayang itu dari Allah. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah daripada Nabi SAW sabdanya, bila Allah kasih kepada seseorang hamba, dia akan menyeru Jibril atau Jibril. Ini hadis kita sudah jumpa dah. Dia kata, Allah, sesungguhnya Allah kasih akan fulan, maka engkau kasihilah dia. Maka Jibril pun kasih kepada orang itu. Jibril pun berseru di kalangan penghuni langit. Dia kata, sesungguhnya Allah kasih kepada si fulan, maka kasihlah kamu, kasihilah dia. Yuhibbu ahlus sama, maka penghuni langit pun mengasihinya. Kemudian diletakkan penerimaan untuknya ataupun terhadapnya di bumi. Allah pun jadikan dia tu diterima, mana orang tu diterima baik. Hadis ini pun sudah kita jumpa dah baru ni. Apa ni? Persoalannya, orang yang disenangi, disukai oleh orang tu. Hak tu maknanya orang yang baik, orang yang jujur, orang yang peribadinya mulia, jiwanya tinggi, orang yang comel, cantik lah. Kalaupun perhiasan luar dia tidak cantik, tak comel, tapi kalau ada hak ni, dia buat sesuatu yang menyebabkan jadi orang semua kasih kepada dia, maka itu adalah orang yang comel. Ini pun masuk dalam bab tu lagi. Adab lagi, orang yang beradab, berakhlak mulia. Babul hubbi fillah. Ini pun satu lagi sifatnya orang yang baik itu, iaitu dia kasih kerana Allah, tidak kerana sesuatu yang lain. Diriwayatkan daripada Anas bin Malik, katanya Nabi SAW bersabda, seseorang tidak akan seseorang merasai kemanisan iman sehinggalah dia mengasihi orang, mengasihi seseorang, mengasihi sesiapa, tidak dikasihinya orang itu melainkan kerana Allah. Mana dia kasih kepada seseorang itu kerana Allah semata-mata. Dan dia berasa kalau dia dicampak ke dalam api, lebih baik lagi bagi dia, lebih dia suka lagi daripada dia kembali kepada kekufuran yang mana Allah telah menyelamatkan dia darinya. Dia berasa begitu. Dan yang ketiganya, Allah dan Rasulnya lebih dikasihinya daripada selain keduanya. Allah dan Rasulnya lebih dicintainya daripada selainnya. Tiga perkara ni bila ada pada seseorang itu, dia akan berasa kemanisan iman. Dia akan berasa kemanisan iman. Kalau tidak, ada juga iman itu, tapi kemanisan dia tu tidak ada. Ini orang panggil kaifiyat imaniyah itu, yang berbeza-beza di antara satu orang dengan satu orang yang lain. Ataupun dari segi mu'man bihi itu, adapun dari segi mu'man bihi, apa-apa yang dipercayai itu serupa ya, serupa aja. Percaya kepada Quran itu diturunkan oleh Allah sebagai kitab suci, serupa aja. Percaya kepada malaikat apa ni, serupa. Mu'man bihi, yani apa yang perlu dipercayai itu serupa. Hak tak serupanya dari segi rasa dia, kaifiyat dia, kesan dia, kesan iman itu. Kesan iman itu beza dia kerana inilah. Dan apabila seseorang itu ada sifat ni, maka dia tinggilah adab dia ataupun akhlak dia
di sisi Allah SWT ataupun menurut agama Islamnya seorang yang comel lah. Babul hubbi fillah, kasih kerana Allah. Kasih kerana Allah. Hak ni lah hak naknya, hak mula-mula tu. Hatta yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Sebab hak ni payah ni, nak kasih kerana Allah sungguh ni payah. Melainkan adanya kasih kerana itu inilah, kerana biasalah, mana orang panggil didorong oleh hub tabi'i, yang ni cinta semula jadi. Cinta semula jadi, seperti mana binatang cinta kepada anak dia, kasih kepada anak dia. Begitulah, maknanya orang ni cinta kepada anak dia, saudara mara dia, itu biasalah hub tabi'i. Hak nak di sininya hubb fillah ataupun al-hubbud dini. Al-hubbud dini, cinta kerana agama tu menguasai dia, mengatasi yang lain. Mengatasi yang lain. Mengatasi yang lain. Hak tu nak. Ada juga orang yang mana kalau anak dia tak apalah, sanggup habis piti sebanyak mana. Tapi kalau orang lain tidak, walaupun untuk kepentingan agama pun, itu beza. Itu makna al-hubbud dini, tidak mengatasi al-hubbut tabi'i. Tidak mengatasi cinta tabi'i. Hak naknya cinta agama tu dia mengatasi. Bila sampai satu masa lagu tu cinta kepada isteri kita, tak biasalah, manusia biasalah, tak kira bangsa mana-mana, agama mana pun, memang sayang lah kita kata. Tetapi kalau isteri tu buat sesuatu yang melanggar agama, hilang sayang dia sanggup bertindak terhadap isteri. Itu hak nak. Itu maksud sini, bukan makna kasih apa ni seseorang kerana Allah tu lagu mana, dah lagu tu kerana Allah tu berkait dengan Allah SWT. Dan Allah dan Rasul tu lebih dikasihi oleh dia daripada yang lain. Dari segi sana lah, bukan bermakna kena ingat sokong kepada Tuhan. Hak sebaik-baiknya lagu tu. Tetapi kalau tidak lagu tu pun tak apa. Kalau tidak lagu tu pun, asalkan bila sampai masa kita mengatas, kita melebihkan tuntutan agama tu daripada tuntutan naluri kita hak asal. Seperti mana hub aqli, ada soal lagi. Al-hubbul aqli, cinta yang didorong oleh akal. Cinta didorong oleh akal ni lagu mana? Orang pahit ubat ni pahit ubat ni. Maknanya tabi'i kita, tabiat kita, selera kita tak sesuai, tak sih. Tapi kita tahu hak ni baik, akal kita kata ni baik untuk kita, maka kita sanggup makan ubat sana. Kita sanggup ambil ubat sana. Ini orang panggil al-hubbul aqli. Akal kata ni lebih molek. Kita telah melebihkan ubat yang tidak sesuai dengan selera kita tu daripada selera kita. Pasal apa kita tahu hak ni molek? Itu akal, tuntut tak akal. Ada kalanya hak agama ni kadang-kadang akal pun tak sapa, tak faham juga akal ni. Tetapi agama kata tak boleh, kena buat lagu ni. Kita akan melebihkan agama. Jadi kita cinta kepada seseorang kerana Allah ni lagu tu lah. Jangan pula mana kerana hak semula jadi hak tu tak apalah hak tu. Tapi apabila siapa masa dia, kita tidak akan melebihkan hub tabi'i ni daripada hub dini, mana kasih kerana agama. Ada juga orang yang sampai peringkat tinggi dia serupa, siapa pun serupa, asalkan agama, sentiasa jiwa dia tu lagu tu, tak ada kuasa lebih. Anak sendiri pun, siapa-siapa pun, cuma sebagai melaksanakan tanggungjawab sekadar tu. Tapi dari segi jiwa sikit abuk, ingat semua dah tu. Ada juga orang yang tinggi lagu tu, dan orang yang tinggi lagu tu nyata daripada tindakan dia lah, daripada tindakan. Baiklah, ini pun orang-orang yang ada sifat ni sempurnalah dia dari segi jiwa dia tu, di sisi agamanya baiklah, istimewa lah orang ni. Bab firman Allah SWT, wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu golongan mengejek satu golongan yang lain, memperolok-olokkan satu golongan yang lain. Boleh jadi mereka itu lebih baik, mereka yang diperolok-olokkan itu lebih baik daripada yang memperolok-olokkannya, yang mempermain-mainkannya.
Ini pun sifat juga ni, sifat orang yang mulia. Dia tak ada buat nganyi kat orang, pelekeh orang, main-main orang, memperolok-olokkan orang. Tidak, dia tidak lagu tu. Bahkan dia berasa dia ada kurang, ada kurang. Kalau ada lebih pun ada banyak juga kurang. Orang lain ada lagi lebih, kita tak tahu lagi dia boleh jadi lebih baik daripada kita dari sudut lain. Jadi tidak berasa besar ke diri, tak ada. Riwayat daripada Abdullah bin Zam'ah, katanya Nabi SAW melarang seseorang suka kerana sesuatu yang keluar berupa angin dan seumpamanya daripada seorang yang lain. Maknanya duduk ramai-ramai tu ketuk bunyi, misalnya kita ada derah sikit, suka, jangan suka. Suka tu mana seseorang kita buat nganyi ke dia. Sebab itu Imam Bukhari bagi hadis ni dalam bab ni, kita main-main ke dia. Sebab apa? Kalaulah dia boleh kawal, tentu dia tidak itu. Ni kan ada kalanya dia terkeluar tu bukan dengan sengaja, dalam keadaan tidak terkawal, ataupun kalau tidak dia jadi sakit, mudarat ke dia. Dan hak tu kita pun ada juga, buat juga. Cuma dah tidak kena kita, tak tubik lah. Hak tu siapa-siapa suka je. Kita suka ke orang kecil, kita suka ke orang apa nama ni, ketuk, macam-macam lah kita. Hak nak suka tu, suku hak tu boleh jadi boleh dimaafkan lah oleh kawan tadi. Hak nak suka tu jadi lucu, tapi kena kawal lah, jangan lebih-lebih. Sebab apa? Benda yang sama boleh berlaku daripada kita pun bertabiat macam tu juga. Kejadian kita pun macam tu juga. Apa nak suka dia tak boleh suka. Sebab apa? Bila kita suka seseorang, kita menganjing ke dia, kita memperolok-olokkan dia, kita main dia. Daripada hadis ni menunjukkan kita tak boleh main orang lah. Tak boleh bully orang, tak boleh main orang, tak boleh kosek orang, tak boleh. Orang yang ada sifat lagu ni, itulah juga orang yang mulia, orang yang berperibadi mulia. Wa qala bima yadhribu ahadukum imra'atahu. Kenapa? Atau 5 dalam nuskha yang lain 5. Kenapa seseorang daripada kamu itu memukul isterinya seperti memukul unta? Memukul bapa unta, bapa lagu tunya. Lepas tu tak tahu lagi, boleh jadi dia akan memeluknya pula yang ini kemudian. Muka isteri dia tak kenalah lagu tu, tak kena. Maknanya orang yang mulia juga mana tak ada sifat-sifat ni, jenis pukul-pukul isteri ni tak ada. Lepas tu dalam Quran ada wadribuhunna, suruh pukul tu bukan sama-sama. Dalam keadaan-keadaan tertentu ada perempuan ni dia ada penyakit, dia ada penyakit, dalam keadaan tu kita kena faham dari segi jiwa lah. Sebab itu dalam hadis dia tak boleh pukul. Tak boleh pukul ni pukul lagu mana? Darbal fahl, sebagai memukul bapa unta, jenis kasar lagu tu lah. Hak boleh pukul dalam Quran itu darban ghaira mubarrih, pukulan yang tidak mencacatkan, yang tidak mencederakan. Itu pun kalau hak boleh tu pun. Dan itu pun sekadar dari segi psikologi je. Sebab apa? Ada kalanya perempuan ni dia tak boleh, dia tak boleh. Kalau orang lelaki ni jenis tunduk sama kalah ke dia akan jadi lagu lain, rosak rumah tangga. Dengan sebab itu hak semula jadi Allah SWT buat orang lelaki dia buat suara kasar, dia buat ada janggut, dia buat berani, dia buat semua lah sifat-sifat tu yang orang perempuan suka. Dan dia suka duduk dengan orang yang lagu tu. Dia kira orang yang boleh melindungi dia, menyelamatkan dia, mengamankan dia. Tiba-tiba kalau orang lelaki tu maknanya jenis suara lembut, jenis janggut supaya dia juga, dia tak adil, tak sih lagu tu. Boleh jadi lama kelamaan dia jadi berasa lebih kurang dia. Itulah. Dengan sebab itu perlu ada dari segi psikologi lah. Maknanya keras sikit suara, ada satu ketika tu makna angkat, mana biar dia tahu kedudukan, dalam batas-batas yang kena lah, dalam batas-batas yang dibenarkan. Ada kalanya mana dia tak boleh, kalau tidak pukul dia tak jadi. Pasal apa? Dia rasa suami dia ni tidak hebat, hilang rasa hebat tu. Adalah lagu tu, bukan suruh pukul semua. Supaya juga suruh pisahkan tempat tidur dalam Quran.
wahjuruhunna fil madaji'. So pisah. Adakah semua orang perempuan kena buat lagu tu? Tidak, tidak. Hak mana memadai itu, sebab tu dia buat peringkat-peringkat. Kalau boleh lagu ni, buat lagu ni. Maknanya kena ada usaha untuk membaiki perempuan itu. Ada usaha. Begitu juga sebaliknya, orang perempuan pun kena ada usaha juga nak baiki orang lelaki. Jangan kira nak cerah selalu. Boleh jadi, boleh baiki lagi, walaupun ada masalah pun, kekurangan dia pun. Kalau dia cerah pun, dia kau dengan orang lain belum tentu lagi juga. Kena baiki lah. Dah nak warna, dah jadi dah. Maknanya kena ada usaha. Tak boleh apa ni, kira melepas ke perasaan, tak boleh. Dalam riwayat Thawri, Wahib dan Abu Muawiyah daripada Hisham, jaldal abd, seperti memukul hamba. Yang ini mengikut kebiasaan orang pada masa itu, pukul hamba. Bukan makna Islam ni mana membenarkan pukul hamba sewenang-wenangnya. Tidak. Makna pukul, kalau hamba tak apa pukul, isteri tak boleh. Tidak juga. Nak ceritanya ramai orang mudah-mudah lah. Pasal hamba ni siapa sangat. Jadi pukul. Pada pandangan umum, bukan bermakna Islam tu menggalakkan ataupun suka kalau orang pukul hamba. Tidak. Pukul binatang, begitu juga. Sekadar yang perlu lah. Maknanya orang yang ada sifat-sifat ni adalah orang yang mulia. Dengan sanad yang Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Umar, katanya Nabi SAW bersabda, kamu tahukah hari apa ini? Padahal tahu dah. Tapi sahabat-sahabat ni, ia tanya ni buat apa? Sebab tu dia kata Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Muka tahu belakang dah, mesti ada benda lain ni. Sebab tu kata lagu tu, kalau nak cerita hari tu tahu belakang dah, mesti ada nak ayat benda lain. Dia kata ini adalah hari haram. Kamu tahukah negeri apakah ini? Dan begitulah seterusnya. Hak naknya apa dia? Kalau sudah tahu belaka, hari ni hari haram, bulan haram, tanah haram, gapo dia kita tak boleh buat di tanah haram, di bulan haram, pada hari haram ni, gapo dia hak kita tak boleh buat? Kita tak boleh buat belaka kan? Maknanya burung gapo hak selama ni mana-mana boleh kita igak, tak boleh. Tak boleh. Nak ceroboh apa-apa tak boleh. Pokok kayu usaha orang, usaha orang nak ganggu orang, binatang pun tak boleh. Kalau kamu sudah faham hak tu, maka sesungguhnya Allah telah mengharamkan kepada kamu darah-darah kamu, yang ini sesama kamu. Jangan bunuh-membunuh, jangan bunuh orang. Harta kamu Allah haramkan. Setara mana haram? Sebab tu, itu tujuannya latihan haram tu. Tanah haram, bulan haram, nak suruh kita boleh kawal diri kita sebab puasa ke apa tu, nak suruh kita boleh kawal diri kita lah. Itu tujuannya. Jadi haramkan harta benda kamu. Apa mana? Tak boleh menipu harta orang, tak boleh curi, tak boleh rompak, tak boleh apa-apalah. Dengan cara yang tak betul, ambil hak orang. Wa a'radakum, dan kehormatan kamu. Tak boleh apa nama ni, kata uduh kat orang, mumpak orang dan sebagainya lah. Yang menyentuh kehormatan seseorang itu, fitnah dia, tak boleh. Haram secara mana? Seperti haram hari kamu ini, di bulan kamu ini, dan di negeri kamu ini. Mana berlapis-lapis, bertindih-tindih, haram. Bukan sekali selapis je haram, tidak, berlapis-lapis. Jadi orang, terutamanya saudara sama-sama Islam ni, lebih-lebih lagi lah, lebih-lebih lagi. Walaupun tidak duduk di tanah haram, duduk mana-mana pun. Dah kalau saudara ni terbawa-bawa dengan tebiat ni, selamat. Tak ada nak kata orang kat orang, tak ada nak ambil hak orang, tak ada lah. Dan kalau orang boleh jaga hak ni, maka dia tu orang yang terdidik lah, orang yang terdidik dan orang yang baik menurut Islam. Inilah orang yang mana kalau dia comel dah luar hak zahirnya, ada hak ni pula sifat-sifat ni kau comel lagi. Kalau dia tak comel pun dari segi luar ni, kurang dari segi pakaian, dari segi janggut, ada hak ni comel juga. Hak ni lah comel yang sebenarnya, yang meninggalkan kesan yang lama. Kesan yang lama. Walaupun selepas mati pun tetap dikenal, ada faedahnya selepas mati pun. Adapun comel hak zahir tu sekejap saja semasa hidup. Itulah sebab bab ni selepas bab kitabul libas, bab pakaian, perhiasan. Larangan daripada memaki hamun dan mengutuk ataupun melaknat orang. Ini pun seperti juga.
Hak tadi juga termasuk dalam kesempurnaan peribadi juga. Sibabul muslim fusuq, memaki orang Islam itu adalah kefasikan, dan memeranginya adalah kekufuran. Inilah bagi setengah-setengah kalangan ia mengatakan apa-apa khawarij dia pegang tak boleh melakukan dosa besar tu jadi kafir, kata dia. Dia pegang dengan ni. Sebab bunuh orang dosa besar. Dalam hadis dia kata kufur. Sedangkan ulama-ulama yang lain, jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah semua sekali mengatakan tidak, bukan maksud gitu. Yang dimaksudkan di sini ialah ini seperti dalam hadis ini dia kata tidak menuduh seseorang akan seseorang yang lain dengan kefasikan, dan begitu juga tidak menuduh seseorang dengan akan seseorang yang lain dengan kekufuran, melainkan apa yang dituduhnya itu berbalik kepadanya sekiranya orang yang dituduh itu tidak benar-benar begitu, tidak begitu. Inilah dia nak ceritanya tak boleh maki hamu, sumpah ke apa, tak boleh. Kita tengok sini. Cuba kita tengok dalam hasyiah kita ni, mana ada kitab ni, hasyiah nombor 4 tu ada beberapa taujihat yang diberikan. Fi ta'wil hadis aujuh, ada beberapa wajah dalam mentakwilkan hadis ini. Yang pertamanya annahu mahmulun 'ala al-mustahil lidzalik wa hadha yukaffir. Yang pertamanya kita pakai kepada, kita kenakan hadis ini kepada orang yang menganggap halal maki orang Islam, halal bunuh orang Islam, menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh agama. Hak ni jadi kafir, memang kafir semua kalau menghalalkan. Wajah yang kedua, raja'at alaihi naqisatuhu li akhihi wa ma'siyatu takfirihi wa ma'siyatu takfirihi. Yang ni dosa hak dia kata kepada kawan dia tu, tak ada kawan satu kawan dia, kalau tidak betul, dosa tu boleh ke dia? Dosa dan maksiat dia je, maksiat dia mentakfirkan kawan dia saat ni, boleh ke dia, kena ke dia, dialah yang terima. Itu yang kedua. Yang ketiganya annahu mahmulun 'ala al-khawarij al-mukaffirin lil mu'minin. Ini dipakai untuk khawarij. Ini orang khawarij yang mengkafirkan orang-orang mukmin. Orang mukmin dia kafir kau, jelas dia orang mukmin. Mukmin tu pula bukan mukmin biasa-biasa ni, tidak. Sahabat-sahabat besar tu pun dia kafirkan, maka jadi kafir. Ini dikemukakan oleh Qadhi Iyad daripada Imam Malik bin Anas. Tetapi apa yang disebutkan ini dhaif, kata dia. Ini nukilan daripada Imam Nawawi ni, dhaifan. Kerana mazhab sahih yang terpilihnya yang mengikut pendapat kebanyakan ulama dan muhaqqiqun ialah orang khawarij itu tidak jadi kafir seperti ahli bid'ah yang lain lah. Tidak kata semua khawarij itu jadi kafir. Wajah yang keempatnya iaitu maksud dianya boleh membawa kepada kekufuran, iaitu maksiat ni lama-lama apabila dia banyak boleh membawa kepada kekufuran, dan ditakuti orang yang banyak melakukan maksiat itu akhirnya akan menjadi kafir, mudah menerima kekufuran. Itu maknanya. Wajah yang kelima, maknanya faqad raja'a takfiruhu alaihi falaysa ar-raji' alaihi haqiqatul kufr bal at-takfir likawnihi ja'ala akhahu al-mu'min kafiran faka'annahu kaffara nafsahu aw likawnihi kaffara man huwa mithluhu wa imma li'annahu kaffara man la yukaffiruhu illa kafir ya'taqidu butlana din al-islam. Yang kelimanya, makna dia takfir dia tu, dia kata kafir kepada orang lain, hak balik kepada dia tu bukan hakikat kufur tu, tidak, bukan kufur tu sendiri balik ke dia, tidak, bahkan takfir dia tu, hak dia kata kafir tu balik ke dia, bukan jadi kafir,
tetapi takfir dia tu balik ke dia. Pasal apa? Pasal dia menganggap saudara dia yang mukmin tu sebagai kafir, seseolahnya dia mengkafirkan diri dia. Supaya ayah kata kepada anak dia, anak beruk, kata dia. Jadi dia tu bapak beruk lah, mana dengan sendirinya. Dengan sendirinya. Supaya juga ni, bila dia kata kafir, jadi orang tu Islam supaya dia. Maknanya dia kata ke diri dia lah kafir. Gitu. Boleh jadi maksud dianya iaitu dia telah mengkafirkan orang yang serupa dengan dia, dan orang yang serupa dia ni tidak dikafirkan kecuali oleh orang kafir. Dia anggap kita kafir. Jadi dia ni makna dia meletakkan diri dia ni supaya orang kafir. Ia mengatakan orang Islam ni kafir. Itu yang kelima lah. Ada beberapa pecahan yang kelima saat ni. Ni yang kena ni, anda tambah sikitlah, sendiri tambah. Wa yumkinu an naqul fil wajh as-sadis anna man yarmi akhahu al-muslim bil fusuq aw al-kufr aw ghayrihima fasawfa yu'aqibuhu Allah wa yabtalihi bima ramahu fi 'aqibati amrihi wa ma'ali halihi. Boleh kita kata gitu. Boleh jadi juga. Mana kalau seseorang tu dia tuduh saudara dia Islam tu dengan kafir ataupun fasik, Allah Subhanahu Wa Taala akan uji dia dengan tuduhan yang dia berikan kepada saudara dia. Akhirnya lambat banget dia kena. Allah Subhanahu Wa Taala akan uji dia dan akan tunjuk berlaku kepada dia. Itu bahayanya. Maknanya aku mana-mana hendak di sini orang Islam dia tidak maki orang, dia tidak orang Islam apatah lagi nak bunuh orang, tidak. Sebab apa? Dia tahu benda ni boleh membawa kepada kekufuran, benda ni boleh membawa kepada kefasikan, sedangkan dia tak suka semua tu kepada hak tu, kepada kefasikan, kepada kekufuran tu dia tak suka, tak sih. Maka dia tu tidak buatlah, tidak berlaku lah. Sebab dia tahu benda ni boleh membawa kepada kefasikan, benda ni boleh membawa kepada kekufuran. Seterusnya riwayat daripada Abi Dzar ni, Nabi SAW ini asal ni lah. Kalau tak betul, kalau tuduh saat ini dia kata tuduh kafir, kalau tak betul kafir. Kalau memang kafir tak balik kafir. Kalau memang fasik, kita kata fasik buat kerja lagu tu, memang sungguh berdasarkan kitab ni memang fasik jadi lagu tu. Kalau buat lagu tu, itu tak balik lagu tu. Kalau tidak kalau betul tak apa, cumanya tak sudut kata lah. Kalau pun betul pun sekadar nak beri peringatan kepada orang, boleh. Ataupun masyhur dia tu dengan kejahatan dia tu, jadi kita sebut nama pun orang maklum dah. Kalau tidak tak faham budak-budak, kita royak lagu tu tak apa, sebagai peringatan. Tidak termasuk di dalam kefasikan tu hak lagu tu. Hak ni hak orang molek tiba-tiba kata lagu tu. Seterusnya riwayat daripada Anas bin Malik, dia kata Nabi SAW ni lam yakun Rasulullah SAW fahishan, maknanya mengucapkan kata-kata yang keji, tak ada. La'anan, suka melaknat, suka memaki hamun, tak ada. Fahishan wala la'anan wala sababan. Di sini sirah balaghah digunakan, la'anan, sababan, seseolahnya menafikan mubalaghah, hak banyak berahi. Kalau kita kata bahasa Kelantan, Nabi SAW ni tidak berahi laknat orang, tidak berahi supah orang. Berahi ni makna acak, benar lah, tapi jarang ada juga. Apakah makna gitu? Tidak. Di sini sirah mubalaghah di sini tidak dipakai dengan makna mubalaghah. Dipakai dengan makna sekali pun tidak, jarang-jarang pun tidak. Seperti dalam Quran, wa ma rabbuka bizallamin lil abid, Tuhanmu tidak berahi buat nyaya kau orang. Apakah tidak berahi? Mana jarang-jarang dia buat nyaya gitu? Tidak. Di sini maknanya menafikan tu, sifat buat nyaya tu tak ada. Supaya juga di sini sifat ni tak ada. Kadang-kadang
sirah mubalaghah ni tidak dipakai dengan makna mubalaghah. Kalau dalam hasyiah kita ni ada juga disebut fa in qila lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'inan wala sabban aidan ujiba bi anna fa'alan qad la yuradu bihi at-takthir. Itu sebab ni ayat sana. Kalau dia nak marah pun dia kata malah tariba jabinu. Apalah biar kena tanahlah dahinya. Biar kena tanahlah dahinya tu. Sekali dengar bunyi kasar bahaya tanah kita kata. Tapi tidak maksud gitu. Baru ni sudah sebut dah ada dua makna dia. Iaitu biar kena tanah dahi dia tu, makna biar jadi julah, biar berakhir semayan. Bila semayan sujud atas tanah kena tanah. Dia kukut tu. Maknanya kalau kita nak kata apa, katalah sesuatu yang baik. Nampak juga nak marah tu, tetapi mudah-mudahan dapat hak baik. Jangan kata tu maknanya terang sangat, tak boleh nak takwil dah. Allah kau hak baik, biar boleh takwil. Ada makna Allah tak molek pun, ada makna molek juga. Kata-kata lagu tu. Sebab kita kata budak Joh ni gerai je Joh sungguh, padahal jahat sungguh. Tapi kita tak kata, kita kata Joh sungguh. Ni seterusnya, sesiapa yang bersumpah atas agama selain Islam, dia seperti yang dia kata. Seperti yang dia kata kalau dia bersumpah. Raja juga orang kita zaman itu kacau kafir aku kalau kata lagu ni. Dia kata kita sebut lagu tu tak apa untuk nak mengajar, tapi kalau dalam kebiasaan ni, kalau tak betul hak hamba royak ni, dia kata kafir, hamba jadi kafir, padahal memang tak betul sungguh. Dia kata lagu tu memang jadi kafir sungguh. Kalau kata lagu tu, kalau lagu tu jadi Yahudi kita kata dia, misalnya jadi Yahudi sungguh, tak boleh lah. Mana tak boleh buat main-main, tak boleh. Sama ada dia rela dengan hak dia sebut tu ke, hak dia bersumpah tu, ataupun dia tidak rela. Tak boleh buat kecek main-main benda lagu tu. Tapi kalau kita kata tobat pun, tobat tu tak apa. Tobat tu makna kepada dia sangat, kita kata tobat tu maknanya menyesal, nak berhenti daripada hak tak molek, tak apa. Tapi kalau kafir, ada orang sebut lagu tu, itu tak boleh. Dan tidak jadi nazar kepada anak Adam pada apa yang dia tidak milik. Tidak jadi nazar. Lagu mana hak dia tidak milik. Jadi kalau dia kata kalau aku segar demam ni, sakit ni, kalau segar, maka harta kawan tu, tanah kawan tu aku nak sedekah kawan. Tanah kawan tu nak sedekah lagu mana hak dia. Hak dia tidak milik tu. Tanah orang, dia nak sedekah lagu mana tanah orang. Hak dia tidak milik, tak jadi nazar hak tu. Tapi kalau dia kata kalau dia segar, dia sakit ni, dia nak sedekah, nak wakaf tanah sedekah, walaupun dia tak ada lagi tanah, itu tak apa. Bukan dia tidak milik tu hak lagu tu, dia boleh cari hak lagu tu. Hak ni memang tak boleh ni, tanah dia tu dalam keadaan hak dia tu, tak boleh lah. Tak boleh lah. Tak jadi. Tak jadi. Dan sesiapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu di dunia ini akan diseksa dia dengannya pada hari kiamat nanti. Maknanya kalau ni tak, hadis ini melarang daripada membunuh diri lah, dengan apa saja pun, dengan racun ke, makan racun ke, dengan tikar diri ke, dengan dengan kenakan diri kita kejutan elektrik ke apa ke, tak kira, tak boleh berlaku. Dan kalau dia bunuh diri dia dengan cara mana-mana pun akan diseksa dengan hak tu, akan diseksa dengan hak tu. Hak inilah yang ditunjukkan kepada Nabi SAW pada malam Mi'raj tu. Apa dia buat lagu ni, buat pula. Tu dia seksa dengan sesuatu yang dia gunakan. Sebab apa? Allah SWT tak suka sangat orang bunuh diri. Tak suka sangat. Bunuh orang lain pun tak boleh juga. Bunuh diri tak boleh juga. Sebab apa?
Sebab nyawa ni bukan hak kita, dia yang beri kepada kita, tak ada usaha kita apa sikit abuk, biar dia ambil sendiri lah. Biar dia ambil sendiri. Kita nak pandai-pandai nak ambil nyawa kita tak boleh. Maknanya tanda kita tidak bersyukur sikit abuk ke dia tu. Kita tak sih hak dia beri hak paling mahal kepada manusianya. Gapo-gapo pun nak apa ni baru berarti apabila hidup, apabila ada nyawa. Cabut waktu tak sih. Maknanya ini kufur benar. Tidak menghargai langsung hak Allah SWT beri hak paling besar. Dia tak faham. Sebab itu dihukum dia macam tu. Dan sesiapa yang melaknat orang mukmin seperti membunuhnya. Melaknat orang mukmin itu seperti membunuhnya. Ka qatlihi. Jadi dari segi dosa dia tu. Sebab apa? Sebab apa? Sebab orang yang membunuh tu dia memutuskan munafaat yang boleh diambil oleh seseorang itu daripada dunia. Itu maknanya membunuh. Akibat membunuh. Bila kita bunuh orang tu, kalau dia tidak mati, boleh hidup lagi, boleh bini lagi, kita kata boleh makan lagi, boleh pergi sana sini lagi. Ini dengan sebab mati tak ada. Tak ada. Laknat ni apa makna? Laknat ni makna menjauhkan seseorang itu daripada rahmat Allah, supaya tidak berarti lah hidup dia. Sebab bunuh dah tidak berarti. Gitu. Itu makna sebab bunuh tu, makna dari segi dia tidak dapat munafaat duniawi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak dia lagu tu. Tu tak molek tu. Wa man qadhafa mu'minan bi kufrin fa huwa ka qatlih. Dan orang yang menuduh orang mukmin dengan kufur seperti membunuhnya. Seperti membunuhnya. Apa siapa? Bila kita tuduh dia kafir, apabila kafir boleh perang dengan dia, boleh bunuh lah. Supaya bunuh dah. Kita boleh perang lah dengan dia, kita boleh bunuh dia. Itu maknanya fa huwa ka qatlih, seperti membunuhnya. Ataupun bila dia tuduh orang tu kafir, apabila kafir maknanya dia ni asalnya Islam, murtad, boleh jadi kena bunuh kerana murtad. Supaya bunuh juga. Jadi makna tak boleh mudah-mudah lagu tu. Dia tidak berhenti sekat tu je. Bila kita kata dia kafir, dia tidak berhenti sekat tu saja. Banyak perkara lagi kena laksanakan akibat daripada kata gitu. Di antaranya hukum riddah misalnya, dan lain-lain lagi. Maknanya orang yang baik tak ada buat benda ni semua ni. Itulah hendaknya. Itu hendak. Riwayat daripada Sulaiman bin Surat, seorang sahabat Nabi SAW, dia kata ada dua orang yang bermaki-makian dekat Nabi SAW, saling maki. Hak seorang tu naik marah benarlah dia, sehingga kembung mukanya, nak marah tu. Wa taghayyara, dan berubah dia. Nabi SAW pun kata, boleh jadi Nabi SAW duduk jauh juga, tidak duduk dekat ni, kata kepada satu orang tu, aku tahu satu ucapan kalau dia ucap akan hilang lah dia rasakan itu, kemarahan dia tak akan hilang. Qala, kata perawi, fantalaqa ilaihi rajul, maka ada satu orang hak dengan Nabi SAW kata gitu, dia pergi dekat orang duduk balah tu. Pergi ceritalah kepada dia. Nabi SAW kata, dia kata mana? Engkau berlindunglah dengan Allah daripada syaitan. Dalam satu nuskah yang lain, syaitanir rajim. Kau boleh kata a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bila nak marah kata lagu tu. Nabi kata gitu. Dia pun kata nak marah lagi. Aturabi baksun, kata dia. Kamu nampak ada tak kena ke aku? Dia kata, gila ke aku? Kata dia. Majnunun ana, gila ke aku? Izhab, pergimu. Dia tak saya dengar juga. Tak saya dengar ni. Apa yang tak saya dengar ni? Tak saya dengar ni. Boleh jadi dia ingat hak kena ucap benda lagu ni orang hak gila, ataupun hak ada masalah. Dia tidak gila, dia warah lagi. Dia boleh jadi dia takwil gitu. Boleh jadi juga dia munafik. Boleh jadi juga dia ni kafir sebenarnya. Ni dalam hasyiah sebut ni. Ataupun tidak kafir, tidak munafik, orang Islam boleh jadi bila marah kuat sangat ni,
dia jadi hilang. Hilang ingatan dia. Orang royak pun tak khabar dah. Hak ni termasuk dalam rasukan syaitan lah ni, termasuk dalam rasukan syaitan. Dia tidak sedar ni. Dia tidak sedar sehingga dia kata gitu kepada orang yang pergi nasihat kepada dia tu. Di sini juga menunjukkan bahawa orang yang beriman, orang yang baik, orang hak juru, pribadi mulia, dia boleh kawal diri dia, terutama apabila orang ingatkan dia dengan hadis, kata-kata Nabi SAW, dengan Quran, dia akan ingat, dia boleh kawal dia. Kalau dia tak khabar hak lain pun, tapi kalau ayat Quran hadis, dia akan berhenti, dia akan dengar. Hak tu sifatnya. Tidak kata tak boleh nak sekat, tidak kata tak boleh nak sekat, boleh, dia boleh kawal diri dia. Itulah sebaik-baiknya. Tidak, dia nak marah pun dia boleh kawal diri. Kalau dia marah dah pun, orang bagi peringatan kepada dia, dia boleh ingat. Itulah orang yang mulia. Diriwayatkan daripada Ubadah bin As-Samit, katanya Rasulullah SAW keluar untuk cerita kepada orang, tentang malam qadar. Asalnya diberitahu kepada Rasulullah malam qadar ni malam sekian-sekian, dengan tepat diberitahu. Bila dia keluar, ada dua orang Islam yang sedang bertengkar. Nabi SAW pun kata, aku keluar tadi nak cerita kepada kamu. Lepas tu bertengkar si fulan dengan si fulan tu. Si fulan dengan si fulan itu. Nama dia Abdullah bin Hadrat dan Ka'ab bin Malik, sahabat juga ni. Tengkar. Sesungguhnya apa yang diturunkan kepadaku tu sudah diangkat. Tak ada. Boleh jadi, kata dia, itu lebih baik kepada kamu. Angkat dia tu, tak tahu tu, tak dicerita dengan tepat, itu lebih baik kepada kamu. Maka carilah malam qadar itu pada malam yang ke-9, ke-7 dan yang ke-5. Malam yang ke-7, malam yang ke-9, ke-7 dan yang ke-5. Kalau mengikut zahir ni maknanya malam tu lah, malam yang ke-9, apa di 7 dan 5 tu lah. Kalau mengikut riwayat kebanyakannya dalam cerita ni pun juga, 9 ni maksudnya 29, fit tasi'ah wal 20, al-sabi'ah wal 20, dan al-khamisah wal 20. Maknanya malam yang ke-29, 27 dan 25. Inilah dalam riwayat kebanyakannya. Bahkan dalam riwayat ni pun dalam tempat lain lagu tu bukan malam yang ke-9, ke-7, ke-5, tapi 29, 27 dan 25 dalam riwayat hak kebanyakannya. Cari situlah. Setengah-setengah ulama dia kata ini menunjukkan bahawa malam Lailatul Qadar tu tak ada dah, sudah angkat dah, kata dia. Tak ada, asalnya nak pergi cerita sudah angkat, tak ada. Tapi pendapat itu ditolak oleh kebanyakan ulama, jumhur ulama. Tak betul. Sebab apa? Hadis ni sendiri kata suruh cari, kata. Boleh jadi tidak bagi tahu dengan tepat itu lebih baik kepada kamu. Maka carilah. Cari itu mana masih ada, cuma tak tentu. Hak tak ingat dengan tepat tu tak ingat. Ini menunjukkan bahawa kita kena ingat, mana berkelahi, balah gitu gini, buat benda-benda tak molek tu, dia memberi kesan tu dalam kehidupan agama kita. Bukan kesan kepada masyarakat saja. Kesan kepada masyarakat saja, jadi susahlah. Nak berjalan sana sini pun susah, nak tinggal rumah pun susah apabila ada hak tak molek sana. Tidak sekadar tu saja, bahkan dia menjejaskan kehidupan beragama kita juga, menjejaskan. Dengan sebab tu padanan lah seboleh-bolehnya kalau dalam rumah ni cuba kawal lah seboleh-bolehnya. Sekurang-kurangnya pada ketika siapa-siapa duduk semayang kau dalam rumah tu, janganlah ada hak duduk galak, duduk tengok cerita kau TV, kau duduk dengar lagu kau se kau. Janganlah, ada sekurang-kurangnya. Kalau masalah ini nak buat pun jaga, melera tu. Supaya apa? Supaya rahmat tu diterima dengan sebanyak mungkin. Rahmat tu diterima dengan sebanyak mungkin. Takut-takut sepatutnya dapat tak dapat.
boleh jadilah, boleh jadi termasuk juga dalam hal ni. Sebaik-baiknya tak salah. Dan riwayat daripada Abi Dzar kata dia, ini kata Ma'rur ini, perawi ini. Dia kata aku tengok Abu Dzar pakai satu kain selimut dan hamba dia pakai satu kain selimut. Faqultu law akhadta hadha. Aku pun kata kalau engkau ambil yang kau pakai boleh jadi satu suit lengkap. Lepas tu bagilah ke dia hak lain. Bagilah kepada dia hak lain. Apa yang kata lagu ni? Maknanya boleh, asalnya mengikut syaratnya boleh. Tidaklah kata hamba ni mesti kena serupa dengan kita. Kena serupa ni, tak mesti. Kalau dia pakai hak kurang sikit pun tak apa. Sebab tu ya dia showkan gitu tu. Tapi ya cerita Abu Dzar ni tak sah juga tu. Dia ni buat lagu mana? Serupa dengan hak dia pakai, serupa dengan hak dia makan, dia beri kepada hamba dia. Lagu tu lah kadang. Sebab apa? Dia ada cerita dia, latar belakang dia. Dia pun kata pernah berlaku mana pertengkaran lah dengan aku, di antara aku dengan satu orang, kata dia. Mak dia tu orang Ajam. Orang Ajam ni bukan bangsa Arab lah mak dia. Aku kata huduh fanil tu minha. Aku kata huduh pada mak dia. Nil tu minha tu mana? Kata tak molek lah. Aku mengatainya, mengatai ibunya. Yang ni aku kata huduh lah ke mak dia. Dia pun sebutkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang aku tu. Aku kata gini. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kata, "Asababta fulanan?" Adakah engkau telah maki si fulan? Kamu maki si fulan? Saya kata ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kata, "Kamu kata huduh kepada mak dia?" Saya kata ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kata, "Kalau lagu tu engkau ni benar-benar seorang yang masih ada lagi jahiliyah dalam dirimu. Sifat jahiliyah masih ada lagi." Aku pun katalah. Aku pun kata pada ketika itu. Ketika ini dalam keadaan saya sudah tua ini, mana saya masih jahiliyah lagi? Allah. Kesal lah dia. Nyesal dia. Mana tak sepatutnya orang sudah tua seperti dia ni, umur setara dia ni masih lagi ada saki-baki jahiliyah. Sepatutnya Islam boleh dah lah. Tiba-tiba Nabi SAW kata kepada dia, masih lagi ada jahiliyah. Mana aku pada masa sekarang, ketika umur begini, tua begini, Nabi SAW kata, iya, walaupun tua apa? Maknanya walaupun tua pun nak wan, dah ada sifat tak molek lagi. Makna tak boleh. Orang yang mulia tu dia tak ada sifat hak ni. Dengan sebab itulah kesan dia tu, sahabat ni, bila Nabi SAW kata begitu, kesan dia sangat mendalam. Kesan dia. Dalam riwayat yang lain dulu kita sudah jumpa dalam Bukhari ni juga. Dia kata kepada siapa? Kepada Bilal. Dia kata tu, Bilal, anak Itai, kata dia. Anak Sitai kata dia. Pasal Bilal tu Itai. Bilal tu orang Habsyah. Jadi dia kata anak perempuan Itai. Dia kata lagi. Bila Nabi SAW marah, dia kata gini ni, dia pergi panggil Bilal tu, dia perebah diri, dia tidur diri dia suruh jerit atas muka dia. Kalau tidak dia tak si bangun. Dia suruh pijak dengan kaki dia. Kalau tidak dia tak si bangun. Jerit, pijak atas muka dia. Gitu Abu Dzar ni cerita. Hak ni hamba ni hak lain pula ni. Semula dia ada hamba pula, dia lagu ni lah layan je. Maknanya dia pakai, dia beri hak tu lah pakai kepada hamba dia. Hak cerita dulu, cerita hak lain. Nabi SAW kata, mereka adalah saudara-saudara kamu. Allah SWT telah meletakkan mereka di bawah tangan kamu. Allah SWT memberikan kamu memiliki mereka. Sesiapa yang Allah SWT menjadikan saudaranya berada di bawah jagaannya, maka hendaklah dia memberi makan kepadanya dari apa yang dia makan, dan hendaklah dia pakaikan kepadanya dari apa yang dia pakai, dan jangan dia bebankannya
dengan sesuatu pekerjaan yang tidak mampu dipikulnya. Hendaklah janganlah dia membebankan kecuali dia mampu pikul. Kalau dia membebankannya dengan sesuatu yang memberatkannya, tidak mampu dipikulnya, falyu'inhu alaihi, maka hendaklah dia menolongnya. Hendaklah dia menolongnya dalam pekerjaan itu, jangan lock ke dia saja. Inilah dia dengan kata-kata Nabi SAW ni, lagu itulah jadinya akhirnya Abu Zar ini. Dan Abu Zar ini terkenal sebagai seorang yang zahid di kalangan sahabat. Zahid di kalangan sahabat. Tak saya mikir hak esok pun tak saya. Hak esok pun tak saya. Hak mana ada, setakat mana ada. Gitulah kehidupan dia. Kemudian Abu Zar ni asal dia ni pun, dia ni perokok asal dia ni perokok. Tapi jadi baik, terdidik dia setelah masuk Islam, duduk dengan Nabi SAW ni, sehingga akhirnya menjadi seorang yang zahid. Seorang yang zahid. Inilah kelebihan Nabi SAW, kejayaan dia bentuk orang itu macam-macam latar belakang. Macam-macam latar belakang. Ini yang istimewanya, dia bina orang. Tidak kata macam kita kalau nak tempat mengaji, kita kata pilih hak cerdik-cerdik, boleh belaka. Nak buat hak cerdik-cerdik kan, boleh belaka. Tapi maksud kita ialah masing-masing ada maksud lah. Sebab ni maksud dari segi akademik ya, kita kata Nabi SAW ni tak cara tu, dia kira nak hidup. Dari segi ilmu goni tak ada, tak apa. Nak hidup sebagai manusia ni sesuai dengan zaman masing-masing waktu, kena ada ni adab dan akhlak. Bab harus menyebut orang seumpama kata mereka tinggi, pendek, rendah, dan sebagainya. Dan Nabi SAW katakan apa yang dikatakannya, iaitu Dzulyan atau maqala. Qala Nabi SAW ma yaqul, dalam nuskah yang lain maqala. Nabi SAW telah mengucapkan apa yang telah diucapkannya, iaitu Dzulyadain. Dia kata hak tangan panjang tu, kalau kita bahasa Melayu tangan panjang ni maknanya lagu lain, jenis ngetek, kita kata jenis ngambil barang orang. Dia tidak, bahasa Arab tidak lagu tu. Ini mengikut bahasa masing-masing lah. Memang tangan dia tu panjang sikit lebih pada orang lain, sahabat ni. Wa ma la yuradu bihi syailur rajul, dan sesuatu yang tidak dimaksudkan dengannya untuk menghina seseorang. Kita sebut tu benda tu zahirnya tak molek, tapi bukan dengan maksud menghina, sebab sudah menjadi pengenalan kepada dia. Orang kenal dia dengan hak tu. Tak apa kalau lagu tu, tak maksud lah. Lepas tu terutamanya kalau dia sendiri tu tak apa. Kalau dia tu kita dapat tak kenal, orang panggil lagu tu, tak boleh juga, kena ubah juga, Tapi kalau dia tu tak apa. Ini ceritanya. Sudah banyak kali kita jumpa hadis ini, riwayat daripada Abu Hurairah. Katanya Nabi SAW mengimamkan kami sembahyang zuhur 2 rakaat, lepas tu dia beri salam, kemudian dia bangkit pergi dekat satu kayu di bahagian hadapan masjid, wada'a yadahu 'alaiha, dan dia meletakkan tangannya di atas kayu itu. Di kalangan orang ramai yang sembahyang pada hari itu ada Abu Bakar, ada Umar, tetapi mereka berdua gerun untuk menegur, untuk bercakap dengan Rasulullah SAW. Dan orang-orang yang gopoh sudah pun keluar dah. Bila selesai sembahyang pakai tobek terus lalu. Faqalu, mereka pun kata sembahyang sudah diqasarkan. Dalam ramai-ramai itu ada satu orang yang Nabi SAW selalu memanggilnya Dzulyadain. Ni anaknya. Nabi SAW panggil dia tu Dzulyadain. Dzulyadain tu asal makna dia yang mempunyai 2 tangan. Orang lain pun ada tangan juga, tapi tangan dia ni beza daripada orang lain. Dari satu segi nampak tak serupa dengan orang ni, tak molek lah juga. Tetapi tidak dimaksudkan nak menghina dia. Dan dia pun tak apa. Dia ni tanya, ni kelebihan dia. Dia tanya. Hak ni jadi kau hukum apa ni sujud sahwi gapo ni berkait dengan Dzulyadain ni juga ni. Dia pun kata, wahai Nabi Allah, engkau lupa kah ataupun sembahyang ni dikasarkan? Nabi SAW kata, saya tak ada lupa dan tidak pun dikasarkan. Mana dia tak ingat, dia lupa lah, tak tahulah.
Dia pun kata bahkan kau telah lupa. Kalau tak qasar kat mana terlupa lah. Tentu dah tadinya. Wahai Rasulullah, qala sadaqa dzul yadain. Ni orang lain lah perawi ni pula cerita. Dia kata betul Dzul Yadain kata tu. Faqama, maka dia pun bersembahyang. Apa ni pergi? Nabi SAW pergi sembahyang 2 rakaat pula. Lepas tu dia beri salam. Kemudian dia bertakbir dan sujud seperti sujudnya ataupun lebih panjang lagi. Kemudian mengangkat kepalanya dan bertakbir. Kemudian meletakkan yang di kepalanya seperti sujudnya, yang ni hak biasa dalam sembahyang ataupun lebih panjang lagi. Kemudian mengangkat kepalanya dan bertakbir. Ni ceritanya. Hak naknya tadi Nabi SAW panggil dia ni Dzul Yadain. Selalu panggil Dzul Yadain. Tak apa kau panggil lagu tu. Itulah kita kata tinggi itulah. Tinggi tu. Ataupun kita panggil tu ayah dia. Padahal dia muda lagi. Saja panggil tu ayah ke dia. Panggil pada misalnya kita kata. Panggil pada padahal muda lagi. Dia tak apa panggilan itu. Sudah jadi kebiasaan dah orang kenal dia dengan lagu tu. Tak apa panggil. Hak tu hendaknya. Selain daripada tu, hadis ini menunjukkan, menjadi pegangan kepada orang yang mengatakan bahawa sujud sahwi ni selepas beri salam. Ni macam sini. Cuba kita tengok. Sembahyang 2 rakaat, lepas tu dia beri salam. Lepas tu takbir pula. Ni di antara pegangan mereka ni. Seperti Imam Abu Hanifah, dia kata tak kira alah kelebih ke alah kurang ke terlupa tu, kalau sujud sahwi kat mesti lepas salam. Dia kata. Imam Syafi'i pula kata tak kira alah kelebih ke alah kurang ke terlupa saat ni kena sujud sahwi saat ni, tak kira sujud sahwi ni sebelum salam. Dia kata lagu tu. Imam Malik pula kata, dia kata kalau hak alah kelebih selepas salam, kalau hak alah kurang sebelum salam. Dia kata lagu tu pula. Imam Ahmad pula berkata, kena tengok Rasulullah SAW hak dia terlupa tu, kita kena tengok lagu mana. Ada beberapa tempat hak dia terlupa. Pada ketika dia terlupa dalam kes ni, dia sujud sebelum ke selepas? Kalau dia sujud sebelum dalam kes tu, kes hak lagu tu. Kalau dalam kes hak lagu lain pula dia sujud selepas beri salam. Daud Zahiri pula kata, dia kata sujud sahwi ni hak tu ada 4-5 kali Nabi SAW hak lagu tu. Kalau sesiapa terlupa hak lagu tu, baru ada sujud sahwi. Hak lain tak ada sujud sahwi. Tak satu lupa pun tak ada sujud sahwi. Sujud sahwi ni ada hak ketika terlupa, hak seperti Nabi terlupa, mengikut dia. Gitulah. Secara ringkas ni. Babul ghibah. Ini bab ghibah maknanya mengumpat, bab mengumpat. Dan firman Allah Taala, wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtum wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Hingga kepada firman-Nya Rahim. Janganlah sebahagian dari kamu mengumpat sebahagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum, sukakah seseorang dari kamu, sukakah kamu makan daging saudara dia dalam keadaan saudara dia tu mati? Tentu sekali kamu tak suka. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Allah Maha menerima taubat, Rahim, Maha penyayang. Mana mengumpat ni pun tak boleh juga. Mengumpat ni supaya makan daging hak mati, orang mati. Makan daging orang mati. Kalau makan bangkai hak mati, hak binatang hak kita nak makan sekala pun tak sah, tak lalu nak makan. Tu sudut golas lah pada sedap pun kalau kata bangkai ni hak ni tak sembelih. Kita orang beragama ni tak sah, tak lalu nak makan. Pak kalau daging orang saudara pula, macam mana nak makan? Itulah cara dia nak menjejekkan, mengumpat itu, iaitu serupa dengan makan daging orang mati. Daging orang mati itu pula saudara kita, saudara mara kita. Saudara mana? Boleh ke? Tergamuk ke? Bila kalau tak tergamuk, jangan serupa tu.
dan akan dibalas orang hok mengumpat ni lagu tu akan dibalas esok makan daging bangkai. Riwayat daripada Ibnu Abbas, kata dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu dekat dua kubur. Dia kata, tuan kubur ni, orang yang duduk dalam kubur ni, kedua-duanya sedang diseksa ni. Mereka tidaklah diseksa kerana sesuatu perkara yang besar. Adapun hak ni la yastatiru min baulihi, dia tidak istitar, ya, mana dia tidak membersihkan kencingnya, tidak menjaga dirinya daripada kencingnya. Dan hak ni pula dia berjalan, selalu berjalan ke sana kemari mengacung. Kemudian Nabi SAW pun minta pelepah tamar yang masih basah, yang ni segar lah, hak baru. Dia pun belah dua dan dia tanam hak ni, satu di kubur ni dan satu lagi di kubur yang satu lagi. Kemudian dia kata mudah-mudahan akan diringankan mereka berdua selagi pelepah saat ni tidak kering, selagi tidak kering. Selagi tidak kering mudah-mudahan diringankan dia. Jadi dalam hadis ni tajuk dia tu jangan mengumpat. Tapi hak dalam hadis ni dia kata fakan yamshi bin namimah. Orang ni sana kemari pergi duduk mengacum. Mengacum ni lagu lain. Mengacum ni kita kata lagu lain, beza dengan mengumpat. Nak suruh balah, pergi kata orang ni tidak kata, dia kata orang tu kata. Dia kata kamu ni teruk gini. Ni pun kata dia tu jauh sangat kah? Dengan sebab mengacung tadi. Maka jadi balah. Mengacung. Nak boleh kau mengacung tu makna dia ada sifat unsur dalam acuman tu, dia mesti kena ada ngumpat. Sebab tu Imam Bukhari buat tajuk ni. Dia mari hadis ni, dia mana acuman ni dengan ngumpat ni, dia dua perkara yang tidak boleh dipisahkan. Mesti ada waktu tu. Mesti ada. Dengan sebab tu dia mari hadis ni. Ni cara dia istimbak lah daripada hadis. Istimbak, mengumpat daripada hadis namimah ni. Padahal lain, dia nak ceritanya ada unsur tu juga. Kedua-duanya tak boleh dipisahkan. Di sini menunjukkan bahawa ada azab kubur, dan azab kubur itu azab kubur itu apakah di sini wa ma yu'adzabani fi kabir, kedua-dua mereka tidak diseksa kerana sesuatu yang besar. Maknanya dosa besar, tidak dosa besar, pada dosa kecil lah. Padahal dosa kecil, kerana melakukan dosa kecil ni Allah SWT seksa kan? Tidakkah seksa-seksa ni dia salah satu tanda bahawa sesuatu yang dilakukan oleh seseorang itu dosa besar? Ni macam mana ni? Wa ma yu'adzabani fi kabir, mereka berdua tidak diseksa kerana sesuatu yang besar. Kita terjemah lagu tu. Kalau kita kata kerana sesuatu yang besar tu maksudnya kerana dosa besar, tidak tepat. Sebab apa? Ulama tak terima tu. Kalau dosa kecil tak seksa, dia tidak seksa kerana dosa kecil. Seksa ni kerana dosa besar. Maknanya ni besar ni kesalahan. Jadi apa makna fi kabir itu? Mana mereka tidak diseksa kerana sesuatu yang besar, yang sukar kepada mereka untuk dilakukan. Bukan berat sangat nak jaga, mudah je nak jaga, tapi hakikat dia besar di sisi Allah SWT. Tak jaga tu besar. Sebab apa? Tak sah semaya. Dah kalau tak cuci tak sah semaya. Besarlah tu. Dah tak sah semaya. Kena seksa juga. Hak mengacum ni pula nampak kecil, besar di sisi Allah SWT. Sebab apa? Dia boleh membawa kepada bunuh-membunuh. Boleh membawa kepada bunuh-membunuh. Jadi kabir di sini dengan makna besar, yang mana tidak payah untuk mereka hindari. Itu maknanya. Mereka tidak diseksa kerana sesuatu yang besar. Mana besar tu maknanya yang susah untuk dihindari. Kalau nak jaga mudah je. Tak ada siapa dia paksa, tak ada siapa dia suruh pergi ngacung tu pun. Saja angin dia je. Tak boleh kata kita kata. Bukannya berat sangat.
Itu satu lagi maknanya wa ma yu'adzabani fi kabir, mereka berdua tidak diseksa kerana sesuatu yang besar pada pandangan mereka, tapi pada pandangan agama besar benda tu. Pada pandangan Allah SWT besar. Pada pandangan dia tu dia buat mudah-mudah. Tak boleh lagu tu. Tak boleh lagu tu. Kita tak boleh ikut selera kita, angin kita. Benda ni tak besar, benda ni besar, tak boleh. Kena tahu berdasarkan agama lah. Hak ni dosa besar ke dosa kecil. Kalau hak besar, tak boleh buat kecil lah. Tak boleh buat mudah-mudah. Gitulah di antaranya maksud hadis ini. Dan sebelum pada ni pun kita sudah jumpa dah. Lepas tu apa yang diseksa dalam kubur ni kerana dua perkara ni. Lepas tu kalau kita perhati dalam hadis yang lain disebutkan di padang mahsyar besok, hak mula-mula sekali kes manusia ni disoal mula-mula sekali, hak Allah yang mula-mula sekali disoal ialah semaya. Hak manusia, hak berkait dengan manusia, hak mula-mula sekali disoal ialah kes darah. Kes darah, ada bunuh orang kau tak ada. Hak tu mula-mula soal. Kalau hak Allah SWT mula-mula sekali disoal, semaya ke tidak? Kalau lulus hak tu mudah hak lain, kalau tak lulus hak tu payah hak lain. Jadi mula-mula sekali disoal gitu. Hak ni pun isyarat. Hak ni apa ni, tidak jaga kecing, dia mukaddimah kepada semaya. Tujuan jaga nak bersih, dia nak nombor satu sekali nak semaya. Kalau bodak pergi jual kedai tu, air kecing kena seluar ke kena kain, apa-apanya tak ada apa-satu hak tu sah jual beli tu pun. Hak yang jadi masalahnya semaya tak sah. Jadi sebagaimana suci ni, bersuci ni dia mukaddimah kepada semaya. Maka mukaddimah alam ni akhirat ni, hak permulaan alam akhiratnya iaitu kubur, start dengan kubur. Mula-mula sekali disoal, diseksa dia kerana tu, kerana mukaddimah bagi hak akan disoal mula-mula sekali di akhirat besok, iaitu semaya. Itulah akibat dia. Lepas tu hak di mukaddimah bagi kes darahnya kepada dia namimah. Dia start diseksa dan tanya di sini dalam kubur ni lagi. Mula-mula sekali bila masuk ke alam barzakh, situ tanya selalu. Sebab apa? Sebab ni mukaddimah kepada bunuh, kes darah tu. Dia mula-mula nak jadi perang ni pasal ni cuma hak ni kata gini, hak ni kata gini, lepas tu jadi siapa jadi perang. Sebab itu dia ada kesesuaian ni, ada kesesuaian hadis ni dengan hadis hak satu lagi, hak mula-mula disoal daripada hak Allah SWT besok ialah semaya. Ada kaitan dengan ni, iaitu apa ni, hak mula-mula disoal berkenaan dengan hak manusia, iaitu kes darah. Ada kaitan dengan namimah ni. Itu ada kaitan dia. Tidak kata ada putusnya, ada perhubungan dia, ada kesinambungannya. Ada kesinambungannya, tidak putus. Maknanya antara dunia, perbuatan kita di dunia, dia bukan akibat dia tu kita tengok dalam dunia saja. Akibat dia, musabab dia tu. Ada kalanya musabab dan akibat tu selalu nampaknya. Tak kira lah apa-apa pun. Ni kita boleh tengok selalu. Ada kalanya lambat buat kerja learning, senangnya saya esok nanti tua, tapi akibat dia dalam dunia juga lambat. Ataupun akibat daripada joli, tak mikir, tak mengaji, tak buat apa satu semasa muda ni, susah kemudian semasa hidup juga akibat dia. Ada juga kita buat dalam dunia ni, akibat dia kita boleh tengok tu di alam barzakh, ni alam kubur. Ada juga setengah-setengah tu lepas tu lagi lama. Ada lagi makna setengah-setengah tu banyaklah semaya apa semua. Lepas tu lagi sampai ke neraka, sampai ke syurga tu akibat daripada hak dunia pula. Tak putus, bersambung-sambung tu. Tidak kata selesai sini saja, tidak, bersambung-sambung tu. Dan itu sebenarnya adalah akibat musabab kepada hak kita buat dalam dunia ni. Bukan kata tak ada kena-mengena sekat dalam dunia saja, tidak lagu tu. Kemudian Nabi SAW pun ambil tu, dia baca, tak apalah sekat tu lah,
Nampak gaya kita sekat tu dah dulu malam ni. InsyaAllah kita akan sambung pula panjang umur sihat lepas raya lah, insyaAllah. Untuk ni berhenti sekat ni dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu